طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat bersiaran untuk rancangan Senandung Ihsan bersama kami Aula. Ustaz Izhar, tadi kita dah dengarkan awal-awal tadi kita dah bingkisan kebudayaan kita marhaban. Saya bila marhaban ni teringat kat kampung-kampung kita. Pakcik-acik, ancik-acik kita biasa marhaban disebut apa? Mara'ah. Bunyi hidung. Mara'ah wajhaka ya Sa'ad. Marhaban. Macam kampung. tapi masya-Allah. Tapi Belah-belah botol lah tadi. Botol ke Setiawan. Belah botol. Kiri. Tapi bila yang indahnya di sebalik maksud perkataan ataupun baik marhaban itu disebutkan barang siapa yang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa bahagia. Itu sesuai dengan tajuk Senandung Ihsan kita hari ini, iaitu inspirasi. Yang mana tamu kita pun hebat orangnya. Itu bunyi perak je ni. Sebab Imam Muda Hassan bersama kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kemarahan tadi tu. Bunyi ke botolnya? Ada punya botol. Kurang sikit tambah kena kuat Jawa, sikit lah. Jawa. Jawa ya. Kabar yang waras ya. Masya-Allah, waras. Alhamdulillah. Sihat kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ucap terima kasih pada Imam Muda Hassan. Yang mana untuk tajuk inspirasi ni sebenarnya banyak bahagian-bahagian yang nak kita cerita. 5 orang hostnya Ustaz. Itulah pasal. Banyak soalan. Bersedialah anda. Tapi mungkin untuk yang pertama ni lah kita nak cerita dari sudut inspirasi bagi Imam Muda Hassan sendiri yang sebelum ini dinobatkan sebagai juara Imam Muda musim yang kedua. Mungkin bagi Imam Muda Hassan sendiri, apa inspirasi diri Ustaz sendiri? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd.
Okey. Bila sebut inspirasi ni, pastilah kita faham bila sebut inspirasi ni, nombor satu inspirasi kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Tapi ada macam saya sendiri terinspirasi dengan seorang tokoh ulama ini, yang mana kita melihat, dan sebenarnya waktu sekolah menengah, sekolah rendah lagi, mak pernah beli buku biografi tentang beliau ini. Kan? Jadi kita selalu baca, so di situ mula rasa nak mengenali dengan dia, dan kita pun faham dia seorang alim ulama, iaitulah almarhum Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Ada satu buku kan. Dari kecil dah baca. Daripada kecil dah baca buku tu. Jadi kita bukan sebab politik, kan. Itu satu sudut politik, itu satu bidang lainlah, sisi lainlah ya. Tapi dari sudut keilmuan dia, ketokohan dia, akhlak dia itu. Sebabnya cerita sikit boleh kan? Boleh. Sebab pengalaman pernah satu ketika waktu pergi ke Kelantan, waktu tu ingat lagi, pergi dengan mak, dengan abang, kita orang pergi, ada urusan dekat Kelantan. Kebetulan kita bermalam di rumah almarhum, bukan bermalam di rumah dia. Macam pak cik pula. Tak ada. Kita bermalam di Kelantan lah. Kan rumah dia kat Pulau Melaka. Jadi kebetulan pada hari itu saja mak kata jom kita pergi tengok rumah Nik Aziz nak. Kita pun pergi. Jadi waktu tu terjumpa dengan dua orang ni. Yang dia mak tanya, mak dia peramah sikit. Mak tanya, kamu daripada mana dua orang ni? Saya daripada Kelantan, yang seorang lagi daripada Johor. Oh, jadi apa datang ke sini nak buat apa? Orang kata nak jumpa Tok Guru ni senang. Tapi kami ni dah 2 malam tidur kat sini tak jumpa-jumpa pun katanya. Rupanya almarhum ni dia ada urusan di KL tak balik. Kebetulan petang tu dia balik. Almarhum ni balik. Jadi mak ni panggil anak almarhum ni Adli ke apa. Ayah ada ke di rumah? Ada, dia baru balik. Lepas tu tak lama lepas tu almarhum Tok Guru Nik Aziz ni buka pintu. Jemputlah masuk, menteri besar tu dia jemput kita orang masuk. Kami pun masuklah. Setelah masuk dengan 2 orang tadi. Kita orang ni menyelit je lah. Cerita ni panjang pula ni, boleh ke ni? Boleh. Kami dengar macam ikut sama masa tu. Jadi ini satu perkara yang pengalaman yang saya nampak mahal, dan kita nampak begitulah akhlak, dan itulah sebenarnya akhlak Rasulullah. That's why saya nampak kuat inspirasi gitu ya. Dan ketika tu Nik Aziz ni dia tengah pakai serban. Dia kata hamba ni baru balik KL kan. Tapi nak lagi melayan orang datang rumah. Jadi dia pun kata apa hajat datang ni? Dia tanya kepada seorang yang orang Kelantan tu. Ada 2 orang sahabat ni, kami ni menumpang je. Dia kata apa hajatnya datang? Yang si orang Kelantan ni kata, saya ni Tok Guru, saya ni ada masalah IC dengan isteri hamba, dia kata. IC, masalah IC kad pengenalan. Saya katalah, masalah IC pun jumpa menteri besar ke? Sebab senang sangat nak jumpa. Kan lepas tu dia almarhum kata, oh dia pun cerita begini. Dia respon reaksi almarhum dia kata apa? Ambo ni bukan gapo kan. Ambo ni IC ni bukan bidang kuasa ambo. Kan dia melibatkan immigration, polis sebagainya. Jadi ambo tak boleh buat apa-apa, kita minta maaflah kalau ambo boleh tolong, ambo tolong. Lepas tu hamba Allah ni dia tak puas hati. Dia tetap cerita juga masalah isteri dia. Saya tengok je, perhatikan almarhum ni, reaksi muka dia, riak wajah dia sedikit pun tak berubah. Tenang je, sangat tenang. Saya ingat yang hamba Allah tu duk hilang masalah yang sama 10 kali kot dah. Dia duk cerita benda yang sama. Minta tolong. Nik Aziz almarhum ni dia sama. Bukan hamba tak nak tolong. Kalau hamba boleh tolong, hamba tolong. Sampai kita ni pula rasa nak marah dia ni, tak faham bahasa ke, tak faham bahasa kan. Tapi wajah tak berubah. Saya rasa kalau kita ramai orang yang ada pangkat duduk di kerusi itu, kau nak jumpa pasal IC, pergi jumpa orang lain lah mungkin. Akhirnya kita akan marah tu kan. Tapi sehingga kan saya nampak hamba Allah tu berhenti bertanya soalan tu. Okey, kalau macam tu tak apalah. Lepas tu dia cerita bab lain pula. Jadi dia melayannya walaupun ketika itu almarhum ni ada urusan di Istana Kelantan pula. Jadi saya nampak sebab apa? Sebab kita faham bila kita baca hadis Nabi ni, kita faham Rasulullah ni melayan orang tak kira siapa sehingga orang itu berhenti bercakap. Kan Arab Badui kan. Kan bila dia nak macam-macam sampai kan layan sampai Arab Badui itu berhenti tutup mulut. Sebab tu ini akhlak Rasulullah. Dia biasa nampak ni antara tokoh
yang menginspirasikan. Daripada akhlak yang ditunjukkan tu. Menarik. Imam, selalu orang sebut kalau kita nak cari inspirasi ni mesti ada orang tertentu. Sedangkan sebenarnya pada pandangan saya lah, kita kena bina diri kita untuk jadi inspirasi kepada orang lain. Maknanya lebih ramai nanti yang maksudnya menjadi orang yang menginspirasikan, bukan ada satu, dua dan sebagainya. Kita asyik cari begitu je. Sepatutnya kita kena jadi inspirasi kepada orang lain. Dan kalaulah katakan perkara tu satu benda yang penting, mesti ada ciri-ciri lah untuk kita nanti jadi inspirasi pula kepada orang lain. Mungkin Imam boleh bantu. Okey, baik. Yang saya nampak perkara pokok dalam bab inspirasi ni iaitu akhlak. Sebab apa? Sebab kita tengok Rasulullah ni tak banyak cakap pun. Yang banyak cakap ni kita. Allah. Lama lagi saya. Sebab kita ni banyak cakap tapi apa pun tak ada. Tak tahulah ni saya lah. Dia tak lah. Kan kita ni banyak cakap tapi apa pun tak ada, ya. Tapi Rasulullah ni tak banyak cakap. Cakap Nabi sikit tapi masya-Allah. Kan kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bersabda, bu'ithu bi jawami'il kalim. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni diutuskan dengan cakapnya sikit tapi padat. Itu satu kelebihan Rasulullah. Dan memang tak banyak cakap pun. Tapi kita tengok sejarah Islam, bagaimana umat Islam, bagaimana orang tertarik dengan Islam pada peringkat awal dakwah Nabi di Mekah kan. Sebab Nabi mana ada ceramah macam kita hari ni. Macam dekat YouTube tak ada kan. Hari ni banyak kan. Kan Nabi tak ada. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam je, sembunyi-sembunyi. Tapi setiap hari ramai yang masuk Islam. Macam mana orang boleh tertarik? Kerana orang jatuh cinta dengan akhlak Nabi. Sebab tu saya nampak antara inspirasi yang paling besar ialah akhlak tu sendiri. Sebab tu sebenarnya contoh kan, kalau kita tengok seseorang itu dia orang berilmu, tapi cuba tengok waktu dia marah. Kan apa dia? Kan? Akan keluar wajah sebenar. Itulah sebenarnya nak faham dia ni berakhlak ke tidak. Kan? Bila dia marah, kalau orang tu dia berilmu, dia faham macam mana Rasulullah SAW ketika marah, maka dia tahu macam mana nak buat. Tapi kalau orang itu, dia walaupun dia ada ilmu yang tinggi, tapi dia tidak berakhlak Rasulullah, tengok waktu dia marah. Kan? Sebab tu kita tengok orang berilmu, kalau dia marah, kita tengok dia tenang je. Kan? Yang tak berilmu ni lah ibarat tin kosong ya. Bila dia ketuk, bunyi kuatnya kan. So maknanya dekat sini perkara yang paling besar ialah akhlak. Dan kita tengok bila sahabat tanya pada Aisyah radhiyallahu anha kan, ya Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Apa jawapan dia? Kita rasa semua orang faham kan? Tahu dah kan? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah tu Quran. Sebab tu sebenarnya kalau kita nak mengikut cara Rasulullah mudah sebenarnya. Tak susah pun. Nak cakap senang lah, tapi nak buat tu bukan. Kan cakap senang lah kan. Iaitu apa? Faham Quran. Dia automatically sebenarnya kita sedang mengcopy and paste kan. Betul ke bahasa tu? Boleh lah. Menyalin kan. Macam mana nak terjemah? Ulang salin. Ulang salin. Ya ke? Iyalah. Bantai lah buat. Itu masa komputer tu. Kan? Maksudnya kita sedang copy kan. So macam mana kita nak faham akhlak Rasulullah? Iaitu faham Quran. Lepas tu saya perhatikan guru-guru kami yang memang dia ni orang yang orang kata masyi dan ilmu Quran kan, dia faham ilmu tafsir, ilmu balaghahnya. Saya biasa perasan dia ni mempunyai akhlak yang tinggi. Sebab sebenarnya tanpa dia sedar, dia sedang bawa akhlak Rasulullah. Kebiasaan saya nampak, masya-Allah. Macam sebab saya ambil bidang Quran Sunnah kan. Jadi saya tengok pensyarah-pensyarah saya yang memang dia alim, saya tengok memang dia ni berakhlak lah. Sebab sebenarnya dia bawa Quran dalam hidup dia. Tu saya kata kenapa almarhum Tok Guru ni Aziz kaya dengan akhlak. Almarhum ni dia mengajar Quran setiap minggu kan. Bukan setiap minggu, setiap hari dia mengajar Quran, tafsir Quran. Dan almarhum pun hafal Quran bukan formal macam Mahat Tahfiz, tak ada. Dia hafal Quran kerana dia hafal Quran kerana mengajar Quran. Terus dia bawa dalam kehidupan. Ya, sebab tu sebenarnya kalau hari ni kalau kita nak faham inspirasi ni iaitu akhlak lah sebenarnya perkara yang paling besar sekali. Okey Ustaz, seperti mana yang kita ketahui lah ulama atau tok guru ni kita dikatakan sebagai pewaris Nabi lah. Tapi inspirasi. Ya, dia biasanya memanglah seorang guru tu menjadi inspirasi dan juga wajib dihormati oleh murid-muridnya. Tapi bagaimanakah, sejauh manakah murid-murid tu
dia boleh orang kata jadi taksub lah kepada seorang guru. Sejauh mana dia boleh taksub tu? Panas soalan. Kita hormat Boleh, guru boleh, dan boleh taksub minta. pada guru tu. Memang. Okey, dia berbeza. Kita beradab dengan guru dengan taksub guru, kan? Beradab tu memang kita kena beradab, kan? Itu akhlak sahabat dengan Nabi pun beradab. Tapi tidaklah taksub sampai orang kata apa membawa kepada kesesatan. Sebab saya pernah tengok sendiri dengan mata kepala lah, sebab ada kenalan kita yang dia ini taksub dengan satu ajaran. Yang mana guru dia bagi tahu jangan dengar guru-guru lain dekat luar, sebab guru-guru lain dekat luar tu semua sesat. Sampai tahap tu. Jadi anak murid dia semua memang sami'na wa ata'na dengan guru dia saja. Apa saja dia cakap. Dan saya tanya dengan dia, macam mana kamu boleh taksub dengan guru tu? Sebab dia ada karamah, ustaz. Saya kata karamah. Karamah apa yang dia ada? Oh, banyak, ustaz. Apa dia kan? Dia ada karamah iaitu dia macam-macam lah. Dia boleh mengubat orang, kan? Dan memang sembuh, ustaz. Sembuh, dia kata. Masya Allah, saya kata hebat. Lagi kadang-kadang dia ceramah, tiba-tiba dia bangun, dia diam, lepas tu dia cakap dengan bahasa yang kita tak faham. Saya kata bahasa apa? Bahasa yang memang tak ada dekat dunia ni. Masya Allah. Ni bahasa apa ni, kan? Bahasa apa ni, kan? Tak ada skrip, tak ada nama-nama skrip apa. Tak ada, kan? Tiba-tiba je. Lepas tu dia cakap pula dekat kita orang. Tadi Syekh Wali Allah datang gitu. Kami pun terpegun. Saya kata, okey, baik, kata karamah banyak tu. Saya kata bagus Tok Guru tu. Kemudian saya tanya, apa amalan Tok Guru tu? Kan? Dia kata dia ni dia tak sama macam kita, ustaz. Apa yang tak sama tu? Dia bagi dia solat tak wajib. Sebab apa? Sebab tak wajib. Sebab dia dah sampai makam yang tak sama macam kita. Oh, saya kata Masya Allah. Lagi apa lagi? Dia ini boleh menyentuh mana-mana wanita. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada aurat dah bagi dia gitu. Oh, saya kata hebat betul, kan? Saya kata. Jadi saya tanya dengan dia, soalan saya kata, Tok Guru dengan Nabi siapa paling mulia? Mestilah Rasulullah, dia kata. Habis tu Rasulullah pernah tak pegang perempuan yang bukan mahram? Dia diam. Rasanya tak pernah. Habis tu dia kata Rasulullah paling mulia. Jadi sekarang ni siapa yang paling mulia? Rasulullah ke guru kamu? Dia pun diam. Jam juga, dia kata. Mati juga, dia kata. Keren. Nabi pernah tinggal solat? Tak pernah. Tok Guru selalu tinggal solat sebab dia selalu dia dah sampai makam, kan, dia tinggi. Habis tu sebenarnya siapa yang lagi wali dia, kan? Rasulullah ke Tok Guru dia? Dia pun jam juga. Akhirnya dia pun tinggalkan ajaran tu dan baru dia nampak kebenaran. Sebab apa? Wallahu a'lam, kadang-kadang perkara dia sebenarnya begini. Betul lah kata hikmah kata, pepatah Arab kata apa? Apa nama Allahumma salli ala Muhammad, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah itu lebih baik pada 1000 keramat. Sekarang ni orang taksub sebab apa? Sebab orang tengok pada kelebihan dia. Kelebihan. Sekarang ni kelebihan tu bukan kita nak tengok kelebihan orang. Kita nak ambil ialah ilmu dia. Kalau ilmu dia tersasar daripada Nabi, maka tak payahlah ambil. Sebab kita tahu yang kita perlu ikut Rasulullah. Kalaulah guru itu dia macam ni, orang soleh, orang yang ahli ibadah tak semestinya alim. Sebab tu kita tak boleh nak menilai yang kata apa pada pakaian seorang. Radio IKIM selalu keluar, kan? Jangan kealiman seorang itu tidak berdasarkan kepada pakaian. Tapi sebab kalau kita baca kitab Talbis Iblis, kan, tipu daya iblis. Ya Allah, banyak tipu daya iblis kepada orang-orang ilmuwan dan sebagainya. Saya baca tu pun macam ditembak satu-satu. Kan aku macam kamu je, kan. Ni tak tahu macam mana. Semuanya pun, kan. Untuk ahli Quran, untuk alim ulama semua. Sebab tu satu perkara yang saya cukup kata menggerunkan kita. Nabi kata apa dalam satu hadis? Ada akhirat esok, ringkas je. Akhirat esok ada 3 golongan VIP. Saya guna bahasa VIP lah. Yang mana Allah panggil dia datang dulu. Ya, Allah tanya, kamu apa yang kamu buat? Oh, saya Rasulullah, saya ni alim ulama dan saya ni qari, kan. Apa yang kamu dah buat? Ya. Kata aku dah mengajar ilmu dan sebagainya. Allah kata apa? Kadzabta. Kamu menipu, dusta. Akhirnya pergi ke neraka. Oh, saya kata ya Allah, seram sejuk baca hadis ni. Kamu pula, saya ni berjihad fisabilillah.
kerana engkau suruh berjihad fisabilillah. Allah kata apa? Kadzabta, kamu menipu. Yang seorang lagi sama juga, aku ni bersedekah banyak, infak dan sebagainya ya untuk keredaanmu ya Allah. Allah kata apa? Kadzabta, kamu menipu. Sebab dia nakkan nama saja kaki sedekah. So maknanya nak cerita dekat sini, ta'assub itu jangan ta'assub ya, sebab yang paling penting ialah kita nak ambil ilmu. Kalaulah guru itu mengajar tersasar pada Quran dan Sunnah, maka kita tak payah ambil. Kita tetap dihormat sebagai guru, tapi ilmu tu kita kena tapis juga. Masya-Allah. Wallahualam. Cantik sangat ni. Kan, ilmu, akhlak, adab tu semua kita ambil aspirasi dan inspirasi pastinya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap lagi kita akan sambung lebih lanjutlah cerita tentang macam mana pula Ustaz Hasan lalu kongsi dekat media sosial beliau tips-tips rumah tangga, suami isteri, hormat menghormati, sayang menyayangi. Tapi kita nak kaitkan macam mana pula kisah inspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita untuk senandung ihsan sebentar lagi. Kita nak berehat kejap, kita ada persembahan. Ya, ada persembahan. Kita tengoklah nanti. Kita akan sambung lagi terus bersama kami dalam senandung ihsan bersama Aula. Saya amatlah berminat dengan lagu-lagu Arabic style ni yang berunsurkan taranum. Alhamdulillah, saya daripada kecil ibu dan ayah saya menekankan saya untuk mendengar lagu-lagu Arab kan, seperti Amrodia, Maher Zain, kan, Yusof dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya direzekikan untuk mendapat johan dalam tilawah Al-Quran peringkat wilayah persekutuan, dan doakan saya pada bulan Jun ini saya akan bertanding di peringkat tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Doakan saya insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Alhamdulillah kembali bersama kami. Terima kasih Hafiz Hamidun dan Ammar Mukhlis. Dia Sedap boleh lahjah lembut Arabi dia dan tu. sedap. Lemak. Tak bunyi dalam kita. Tak ada. Apapun, kita kembali bersama kami dalam Senandung Ihsan bersama Aula dan tetamu kita Imam Muda Hassan. Alhamdulillah untuk tajuk Inspirasi. Itulah tadi Imam Ustaz kita sebut tentang apa? Kisah rumah tangga yang Ustaz lalu kongsi dekat media sosial. Saya rasa yang paling banyak like, komen Azalino. Dia ada soalan tu, ada soalan. Tak adalah, awak stok jugalah Instagram Ustaz Tulan kita stok lah tengok. Kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang dekat rumah cerita pasal tip romantis semua ni. Dan Ustaz boleh share sikit, kita like sikit, mungkin ada tip yang daripada kita dapat daripada Rasulullah tentang kekeluargaan, tentang suami isteri. Mungkin Ustaz boleh share sikit. Okey, baik ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya bila share tentang sebenarnya begini selalu cerita tentang tips rumah tangga tu kerana terlalu banyak soalan orang tanya buat rumah tangga. Memang betul orang tanya itu. Betul. Memang banyak sampai kan ada soalan-soalan yang saya memang tak nak baca pun kan sebab pelik-pelik. Pelik-pelik kan. Jadi kita pun kadang-kadang saya terfikir ada juga ke orang macam ni? Sampai macam nak sebut pun tak sampai. Nak cerita pun. Tapi ada ke macam ni? Kita pun macam tak percaya betul kan? Tapi memang betul lah. Sebab dia yang mengalami benda tu kan? Memang betul. Kan? Jadi saya kata ya Allah banyak betul isu. Termasuk juga yang banyak tanya daripada Indonesia pun ramai. Indonesia pun ramai, daripada Brunei, Singapura, daripada Thailand pun ada yang selalu ikut kan. Kadang-kadang buat live tu daripada Thailand pun ada. Faham ke bahasa kita kan? Kadang-kadang dah lorat Perak pula tu kan. Faham kena kan. Daripada Thailand, yang Indonesia ramai. Maknanya rupanya isu rumah tangga ni agak panas lah pada hari ni ya. Sebab bukan apa, sebab terlalu banyak media sosial kan. Media sosial ni satu bidang yang benda yang baik, tapi tapi ada banyak tak baik juga. Sebab hari ni banyak kes khuluk, tebus talak. Dulu jarang, tak banyak kan. Sekarang ni terlalu banyak. Sebab apa? Sebab kes reunion lah kan. Reunion punya pasal lah kan. Dulu kan mana ada reunion sangat. Sebab ada WhatsApp group kan, jumpa balik ex sekolah rendah dulu ya. Sekolah rendah. Izzuddin sekolah lelaki saja. Cerita yalah awak sekolah Izzuddin betul lah kan. Semua sekarang ni duduk Selangor lah kan. Alhamdulillah. Jadi maknanya dia betul ni, betul dia balik. Bayangkan dah 30 tahun dah cucu dah pun nak minta tebus talak sebab jumpa balik kawan sekolah rendah dulu. Ya Allah banyak. Sebab apa? Sebab media sosial. Bukan kata media sosial tu baik, tapi cara kita nak bawa tu. Okey, sebab tu saya bawakan juga kisah-kisah Rasulullah ni supaya kita nak ikut biar cara Rasulullah kan. Sebab contoh yang terbaik ialah Rasulullah. Termasuk dalam bab hubungan intim pun itu pun terlalu banyak orang tanya sampai saya kata. Dan sebab apa? Sebab kita banyak dipengaruhi dengan barat. Ya, contoh-contoh barat. Sedangkan dalam bab hubungan ini pun Rasulullah pun ada cerita. Aisyah banyak cerita kan. Bagaimana Rasulullah bermandi dengan Nabi kan. Rasulullah berbanding Aisyah tanpa berpakaian dan banyak perkara yang Nabi sebutkan. Itu sebagai panduan, bukan cerita kosong. Nabi nak bagi tahu inilah akhlak adab. Tapi hari ini saya baca, ya Allah, terlalu banyak perkara-perkara yang kita banyak pengaruh barat, pornografi dan sebagainya. Lepas tu saya bawa supaya orang beralih, ambillah cara Rasulullah ni. Itu yang paling terbaik. Sebab tu kalau kita tengok apa yang paling Rasulullah bawa, perkara yang kita nak terapkan hari ini ialah perkara besarnya ialah komunikasi sebenarnya. Saya nampak. Komunikasi. Sebab hari ini kan banyak jarak jauh kan, PJJ, suami PJJ. So macam mana nak selesaikan isu tu? Banyak ni isu ni. Sebab apa? PJJ, suami tu ada orang perempuan lain. Kita faham sebab tujuan Ibn Qayyim sebutkan tujuan perkahwinan ni adalah salah satunya hubungan intim. Tujuannya apa? Untuk nak meramaikan anak, untuk meredakan nafsu seksual, kemudian untuk apa? Supaya dapat perform dalam bab kerja, fokus pada kerja. Tapi kalau bila PJJ ni macam mana nak selesaikan isu tu? Ada cara dia kan? Bukan kata tak ada cara nak menyelesaikan, ada. Tapi kenalah dengan caranya, ilmu dan sebagainya. So dekat sini kita nak bawa komunikasi tu penting. Cuma sekarang ni moden sikitlah komunikasi tu dengan PJJ, dengan WhatsApp dan sebagainya. Masih boleh diselesaikan. Kadang-kadang kita tak nampak macam mana nak selesaikan benda tu.
komunikasi lah. Itulah yang Ustaz sampaikan dan cuba sampaikan dalam menjawab persoalan-persoalan. Kita gamam semua ni dengar ya. Itu masa kita gamam ya. Bukan saja tau. Betul. Yang penting Itu yang penting. inspirasi tu juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bila dengar banyak masalah tu kan, agaknya macam boleh tak bermula inspirasi kita nak jadikan rumah kita tu sebagai titik tolak kepada kebahagiaan apa semua. Boleh ke berlaku dalam situasi yang kita kata macam-macam ni di dunia ni dengan sekarang ni dengan itu dengan ini kan. Cabaran kan. Boleh ke? Apa agaknya tips-tips dia tu? Okay, kita nak mula sebetullah sebenarnya apa pun ialah di rumah. Kalau kita nak mendidik anak-anak pun bermula di rumah. Al-ummu madrasatun kan. Ibu tu adalah sekolah sebenarnya. Dan Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita tengok bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, peranan Khadijah dalam orang kata apa, menjadikan Rasulullah seorang lelaki yang hebat. Rasulullah memang sudah hebat, tetapi di belakangnya ada seorang wanita sebagai motivator yang cukup hebat. Ya, sebab itu bila mana kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sedih. Kan 3 tahun Nabi tak kahwin dah. Ya. Dan waktu Nabi bersama Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Kan? Dan Nabi cukup sayang dengan Khadijah. Sebab apa? Dialah wanita yang paling memahami Nabi. Bukan kata wanita, manusia yang paling memahami Rasulullah. Sebab tu Nabi cukup sayang. Maknanya kita kata itulah contoh yang patut kita ambil bagaimana kehidupan Khadijah dengan Rasulullah. Kan? Sebab apa? Tengok, Nabi bila balik ke rumah dalam keadaan ketakutan kan, dalam peristiwa penerimaan wahyu tu, Nabi kata zammiluni kan, selimutilah aku. Tengok bagaimana peranan seorang isteri. Dia tenangkan suami dia. Itu saya kata itu komunikasi tu. Balik pada hari ni, suami tercungap-cungap, kena kerja hantu dah tu. Kan? Kena kerja hantu. Pergi lagi. Kan? Saja mengada-ngada orang tua ni. Kita tak ikut cara Rasulullah tu. Mengada-ngada dah tua, mengenyau pula. Kan? Makin tua makin gedik. Itulah pasal. Itu yang kadang-kadang sebenarnya betul. Orang lelaki ni dia masuk umur 40 tahun memang gedik sikit. Setuju ke? Tak nanggok lagi. Iya ke? Orang Selangor tak ke? Orang Selangor. Tak, sebenarnya perubahan dari segi biologi dan sebagainya. Betul. Kan. Ya. Memang Rasulullah pun pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Dalam Al-Quran pun ada cerita umur 40 tahun kan. Sebab tu kadang-kadang isteri dia tak faham orang perempuan kan. Kita tengok, saya pun ada baca kajian-kajian tentang bagaimana orang lelaki dengan perempuan kan. Beza. Pada usia lelaki ni bila masuk umur 40 tahun, dia mula fokus, dia rasa dia dah stable, banyak serba-serbi. Ya? Jadi waktu itu dia mula nak bagi fokus pada isteri dan anak-anak. Isteri pula waktu itu, fokus dia lah, aku ni nak ingat mati dah sebab aku nak menopause dah. Jadi dia dah tak fokus nak melayan suami tu. Tu yang dia kata, ngada-ngada lah dah tua kan, gelenyah. Tak, sebenarnya dia gelenyah tu sebab dia nak disayangi waktu itu. Waktu muda dia tak macam tu sebab dia fokus. Dan orang lelaki, kita faham dari sudut pandang lelaki dan wanita ni tak sama. Kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah cukup memahami Nabi. Bila Nabi nak berselimut, Khadijah tenangkan dia. Kan Nabi cerita aku tadi menerima wahyu sebagainya. Khadijah tak kata tak ada mengarut je tu, tak ada kan. Tapi Khadijah kata bagi sokongan kau orang yang paling baik, tak pernah menipu. Tengok. Sepatutnya begitu. Ini suami, abang rasa abang nak berniaga roti canai lah. Udah lah tu kan. Udah banyak kali dah berniaga. Ya, kacang kuda semua dah. Tak payah. Roti apa abang tak jual? Roti apa kan? Tak, kita faham kelemahan suami tu, tapi jangan terus cantas. Itu kata kena faham komunikasi tu. Itu yang suami kata, malaslah aku sembangan ni kan. Cakap sikit dia dah bantai. Bagilah semangat sikit. Udah bergaduh. Potong steam lah kawan macam tu. Paling tidak bagi, bagus bang kan. Bagi motivasi dulu. Ini macam baik-baik, tapi abang kena belajar balik pengalaman dulu. Apa kesilapan. Barulah betul rumah tangga tu. Dari situlah kita nak, macam mana kita nak jadikan suami itu orang yang paling penting dalam hidup dia ialah isteri. Tapi sekarang ni, inspirasi kan. Sekarang ni tak macam tu. Orang yang paling penting dalam hidup aku ialah apa? Tu office mate aku. Dibandingkan pula tu. Itu yang sudah hilang pudar hari ni. Yang itu yang kita nak bawa, inspirasi nak bawa dalam rumah tu ialah seorang suami di rumah dia kena pakai topi seorang suami. Jangan pakai topi pejabat bawa ke rumah.
Sebab tu saya berjumpa dengan seorang hamba Allah, dia kata kalau balik rumah meniaga sekalipun, urusan perniagaan tinggalkan di luar rumah. Masuk rumah, aku adalah suami. Kalau aku ni dulu dia seorang polis, balik rumah tanggal topi polis tu, jangan pakai topi polis dalam rumah. Semua benda habis kan. Itu isteri takut tu. Polis dah balik kan. Sepatutnya suami aku dah balik, bukan polis dah balik. Yang itu sepatutnya. Yang isteri pula pakai pakai tudung isteri di rumah. Kan, di luar rumah pakailah topi apa pun, bukan maknanya pakai topi tu maknanya status dia jawatan. Tapi balik di rumah kau jadi isteri, aku jadi suami. Ya, di luar rumah kita sebagai apa terpulanglah. Tapi yang banyak hari ni saya nampak suami saya, minta maaf ya, suami saya cukup baik tuan-tuan. Orang cukup kenal dia cukup baik. Tapi saya kenal suami saya pun. Sampai kan dia kata apa? Suami saya ustaz kalau dia keluar rumah rasa selamat ya amat. Tapi bila balik rumah macam nak kiamat kata dia. Apa hal jadi rupa itu? Padahal dia kata suami saya, oi masya-Allah orang duk sanjung ni baik betul, tapi saya kenal siapa suami saya. Yang ni yang tak seronok dengar. Sebab tu akhlak tu Nabi kata apa? Sebaik-baik khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli kan. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik pada ahli keluarga kamu. Sebab tu saya nampak kalau nak dapat seorang yang paling baik sebenarnya ialah dia mesti bermula di rumah. Sebab tu isteri tahu suami aku baik, insya-Allah kalau di luar dia baik, di rumah dia baik, dia memang baik. Tapi jangan tanya isteri saya. Kita ada kejutan, kita bawakan isteri ustaz. Tak adalah ustaz. Tapi mungkin hari ni kalau kita tengok kita punya barisan panel kita, host kita kan, mungkin kalau mak-mak kat luar dia tak puas hati, apa semua lelaki ni tak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Tapi Ustaz Imam Muda Hassan dah kongsikan kisah inspirasi ni adil, cukup adil dan sama. Pastinya bila juga contoh dan inspirasi itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berada bersama baginda akan turut kita boleh jadikan contoh kan. Ustaz kan sampailah akhir zaman ni. Mungkin di akhir ni jugalah mungkin apa pesanan Ustaz lah, mungkin untuk pasangan-pasangan yang baru berumah tangga, yang Ustaz sebut PJJ tadi, lepas tu yang mungkin dah lama berumah tangga pun kena dengar juga pesanan penting daripada Ustaz Hassan untuk semua insya-Allah. Okey, baik, Allahumma salli ala Muhammad untuk akhirnya lah ya. Bila kita menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inspirasi yang mana Nabi tu serba-serbi sempurna ya. Kalau nak cerita Nabi sebagai seorang pejuang yang paling baik. Nak cerita sebagai seorang suami yang terbaik di dunia. Nak cerita sebagai kawan yang terbaik di dunia. Semuanya baik untuk Nabi. Jadi kita ambillah inspirasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ialah kita boleh ambil daripada tokoh-tokoh dan sebagainya ya, tapi balik semula kepada Rasulullah. Mesti ada kaitan dengan Rasulullah. Bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah untuk kita kenal Nabi, cara Nabi berpakaian, cara Nabi duduk, macam mana cara Nabi bersama dengan isterinya, macam mana Nabi mengawal emosi, semuanya ada. Semua ada kan. Sikat rambut pun ada. Sikat rambut. Macam mana semua ada. Jadi insya-Allah jadikan Rasulullah itu sebagai inspirasi kita yang paling utama, kerana itu kita nak syafaat Nabi tu kan. Syafaatul uzma yang kita nak. Jadi bagaimana kita nak dapat syafaat Nabi kalau kita tak kenal Nabi? Kan? Jadi perlulah itu jadi keutamaan cintakan Rasulullah, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Masya-Allah. Yang belum tak dapat syafaat Nabi tak? Macam sikat tak boleh sikat je. Baik. Itu kisah. Boleh juga kita. Tadi kan awal tadi ada marhaban, di tengah-tengah adalah sikit marhaban lagi, ada Hafiz Hamidun semua kan. Kalau Ustaz Hassan sendiri marhaban ke qasidah yang Ustaz suka macam mana Ustaz? Yang mana satu? Share lah sikit sebagai penutup. Apa dia ni? Qasidah yang Allahumma salli dahsyat ke jadilah. Yalah, kita dah cerita tentang inspirasi Rasulullah. Kita cerita Rasulullah lah, boleh tak? Boleh. Saja je ni ekstra. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi afwin wa fi karamin وفي آتاقي وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. Berapa
berapa hal kita bagi berapa hal? Lengkap. 5 hal. Lengkap lah. Segmen Perfect. kita ni perfect lah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sudi berkongsi juga kemerduan suara untuk Senandung Ihsan hari ini. Kita doakan semoga Allah Taala sentiasa memberi kekuatan kepada Ustaz untuk dakwahnya, insya-Allah, supaya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh insan. Terima kasih juga lah bagi peluang ini. Kembali jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia. Izan, nampak? Itulah dahsyat. Apapun, kita sampai ke penghujung untuk segmen ataupun tajuk kita inspirasi untuk Senandung Ihsan. Jangan lupa untuk ikuti kami lagi dan lagi. Lepas ni kita ada Hafiz Hamidun dan Ammar Mukhlis ya, kembali dengan persembahan mereka. Kita jumpa lagi dalam lain episod Senandung Ihsan bersama Aula. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod kali ini, segmen ziarah membawa kita bersilaturahim dengan saudara Ito Lara di Sungai Buloh. Ito Lara ataupun nama sebenarnya Muhammad Razi Sulaiman merupakan seorang penulis lirik nasyid terkenal tanah air dan sehingga kini masih setia menulis untuk penyanyi baik yang lama ataupun baharu. Antara lagu popular yang ditulis oleh saudara Ito Lara adalah seperti lagu Rasulullah daripada Hijaz, Kasih Kekasih nyanyian intim dan Damai yang Hilang dendangan nasihat. Saudara itu baru-baru ini ditimpa musibah banjir sebanyak 2 kali dan seluruh keluarga turut diuji dengan penyakit COVID-19. Kita doakan agar abang itu terus kuat untuk berkarya. Alhamdulillah setakat ni saya masih lagi bergiat dalam penulisan lirik. Banyak lagi lirik-lirik saya yang belum dipublish pun lagi ada. Dan saya tak akan berhentilah untuk menulis sampai akhir hayat, insya-Allah. Yang terkini, saya baru memenangi 2 anugerah daripada IKIM, tempat kedua dan ketiga untuk lirik lagu Rabbani, Dakmi dan Fazli Faiz. Pak Putri tak bagi saja, tak boleh tak nampak nama abang semua. Okey, selain menulis bang, kita semua tahu abang penulis lirik semua. Selain menulis lirik semua, apa mungkin benda-benda yang abang tak tahu? Mungkin abang minat nak tulis skrip drama ke, ataupun pernah menulis ke, novel ke? Okey, di samping lirik, sebagai seorang penulis ni memang macam-macam lah kita kena teroka ya. Saya juga boleh menulis cerpen, boleh menulis novel, tapi belum pernah lagi keluar lagi novel saya. Saya pernah menulis skrip TV, skrip pentas saya, dan macam skrip show apa semua tu saya pernah lah. Dan selama ni pun saya memang banyak buat penulisan dalam bentuk yang macam tu lah. Okay, sikit bang last, kalau ada mungkin nasihat dan harapan kepada penasihat kita lah. Abang pun dah left bulan tu. Ini off record. Jadi kita mungkin harapan abang untuk penasihat khususnya yang muda, apa yang boleh abang sampaikan? Okay, kepada adik-adik yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang nasyid ni, terutamanya yang penting sekali kita kena hormatlah kepada yang lebih tua, lebih senior. Sebab tak ada senior, tak ada junior kan. Mereka lebih banyak makan garam, orang cakap kan. Maksudnya bukanlah kerana dia orang tu ramai yang dah darah tinggi, tapi dia orang tu banyak pengalaman dia. Jadi sebagai orang yang di bawah ni, jadi kita harus menghormatilah. Macam mana orang tua nak menghormati orang muda kalau orang muda tak menghormati orang tua, kan? Jadi sama-sama kita kena menghormati, dan kita kena berlapang dada. Kadang-kadang apa yang kita perlu, apa yang kita nak tu tak sama seperti apa yang orang tua fikirkan. Jadi kita kena berlapang dada, kita kena fikir
ada hikmahnya di sebalik yang tak boleh itu, insya-Allah. So sikit kita adalah jadi boleh buat juga Okay bang, ini adalah sumbangan daripada Kerajaan Negeri Selangor dan juga YB Borhan sendiri, iaitu YB Tuan Borhan Aman Shah. Beliau ini merupakan pengurusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar dan juga Kebudayaan Negeri Selangor. Dan, jadi sebab kita program kita ni under kebudayaan, jadi dia letakkan peruntukan ni untuk kita sama-sama agih-agihkan untuk bantu rakan-rakan kita apa semua kan. Dalam ni ada macam-macam memang, nanti boleh tengok lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih YB. Terima kasihlah semua yang hadir. Dan juga ada tajaan daripada farmer. Barangan kecil lah. Mama pun ada barangan dia. Ini farmer tu dia ada dalam tu pun ada bantuan makanan apa semua. Personal favourite saya lah lagu dari Mahir Zain. Lagu tu judulnya Ya Nabi Salam Alaika. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika. Bukan tak suka lagu-lagu orang lain, tapi lagu tu dia menarik. Dari segi muziknya, dari segi susunan muzik, dari segi liriknya kan. Tapi apa-apa pun semua lagu-lagu ni yang penting dapat menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Menerangi hidup
Muhammad